صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akrimna bil 'ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil 'ilmi wat taqwa. Allahumma akrimna bil 'ilmi wat taqwa. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan matalaah, bukan pengajian tapi matalaah. Kalau mengaji tak boleh, sebab saya bukan guru. Kalau macam arwah Tuan Guru Haji Ismail, dia guru. Jadi kita matalaah. Matalaah ni ulang kaji. Ulang kaji kena. Ulang kaji kena. Sebab saya bukan guru. Jadi kenapa kita nak matalaah kitab ni? Supaya kita dapat perbetulkan diri kita. Kenapa kita perlu perbetulkan diri kita? Supaya jalan yang kita minta kepada Allah ini muwafaqat. Kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang yang boleh duduk pada jalan itu, dia kena islahkan diri dia. Jadi kenapa kita perlu perbaiki diri kita? Kita selalu bercakap perkara ini. Kenapa orang sekeliling saya tak boleh jadi orang baik? Selalu kita cakap perkara ni. Isteri saya, anak-anak saya, kawan-kawan saya. Jawapan dia satu, tuan-tuan, iaitu diri kita. Ketika kita ini perbaiki diri kita, maka orang di sekeliling kita akan baik. Ketika itu, ketika kita memperbaiki diri kita, orang yang di sekeliling kita akan menjadi orang yang baik. Jika kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita, maka orang yang paling hampir dengan kita, isteri kita, anak kita, adik-adik kita, dan orang di sekeliling kita, mereka akan merasakan dan menerima kebaikan itu. Sebab kebaikan ataupun amal saleh ini dia nur. Ketika nur itu ada pada kita, maka orang yang berada di keliling kita juga akan menerima limpahan cahaya tersebut. Kadang-kadang kita selalu bercakap perkara ni. Saya susah nak nasihat isteri saya, anak-anak saya, adik-beradik saya. Ketika kita melihat di luar diri kita, kita terlupa tentang diri kita. Sebab itu perkara ini tidak ada titik akhirnya. Saat kita melihat orang lain tu, isteri kita, anak, adik-beradik, orang di keliling kita, saya susah nak nasihat. Tetapi apabila kita pergi kepada sebelah pihak mereka, mereka berkata yang sama untuk kita. Kita begini dan kita begini. Maka bilakah kita ingin menemui titik persamaan itu? Sebab itu apa yang masyaikh kami tunjukkan kepada kami, iaitu apabila kita ingin orang sekeliling kita ini beroleh kebaikan, maka bermulalah daripada diri itu dengan berbuat baik. Maka kalian akan melihat akan faedahnya apabila perkara itu kita melakukannya bersungguh-sungguh. Benda ni tuan-tuan, tadi sebelum daripada
nak datang sini lepas asar. Perkara ni yang saya ceritakan kepada adik-adik saya di hotel tadi. Kali ni saya datang dengan adik-adik saya, anak-anak, cucu dan adik-adik. Ya. Nak tidur, nak ambil rehat tadi, sebab tepi pantai tu angin dia kuat tuan-tuan. Saya takut. Sekejap bunyi itu tutup bunyi macam-macam bunyi kan. Angin kuat je, saya takut. Saya baring tu saya tak boleh baring. Jadi bila tu saya pergi jumpa adik-adik saya dan saya cakap perkara ini. Kita kena ingat suatu hari kita akan melalui zaman tua. Jangan kata saya ada anak perempuan. Seorang ayah, dia akan kehilangan anak-anak perempuan dia selepas ia menikahkan anak-anak mereka. Dan anak laki-laki ni, mereka juga ada tanggungjawab mereka sendiri. Saat itu kita akan tinggal bersendirian. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Sayyidina Rasul, Fatimah Zahra tak tinggalkan Sayyidina Rasul. Nabi tidak kehilangan anak perempuan satu-satunya dalam hidupnya. Dan apakah rahsia yang dibuat oleh Sayyidina Rasul? Apakah yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul itu? Sebab itu, perkara ini tuan-tuan, petang tadi saya ceritakan kepada adik-adik saya. Saya ceritakan perkara ini agar kita tidak melaluinya, kita tidak sampai kepada peringkat itu, kita akan menyesal. Ya. Saya memang suka bersembang tuan-tuan. Bila duduk dengan anak-anak, adik-adik, saya suka sembang. Ya. Saya suka bersembang. Supaya apa? Supaya perkara ini menjadi panduan dalam hidup. Sebab itu ilmu yang ada pada kita bukan untuk kita dabik dada aku ni alim. Tak, jangan tuan-tuan, silap. Ilmu yang ada pada kita adalah panduan untuk kita menuju ke arah jalan kebaikan. Ini sebenarnya. Saya selalu bercakap perkara ini dalam kuliah. Ilmu yang ada pada kita ni tadi adalah panduan untuk kita menuju ke arah kebaikan. Ini ihdinas siratal mustaqim. Kita kena pergi sana. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Maka yang kita mengaji ini adalah sebagai satu alat ataupun panduan kita nak pergi sana. Oh, aku dah lari dah ni, kena masuk balik. Aku dah mula dah ni, masuk balik. Ini yang dikatakan ilmu yang manfaat. Ilmu itu menjadi manfaat atas kita. Ya? Ilmu ni manfaat tuan-tuan. Tapi atas kita ni tidak manfaat. Ilmu ni manfaat. Ilmu fiqh, ilmu manfaat. Ilmu tauhid, ilmu manfaat. Ilmu tasawuf, ilmu manfaat. Tetapi benda itu duduk pada kita tidak jadi manfaat. Yang ni yang kita risaukan. Baik. Kita sambung. Ya, matalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu. Ya. Bahawasanya mengetahui engkau, jadilah jahil daripada engkau. Apa sebab kita dapat meninggalkan akan kehendak nafsu, kehendak akal kita? Kita kena balik pada diri kita. Aku ni bodoh. Kita kena mengikut akan kehendak yang maha alim. Sebab itu dalam Quran disebut Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Allah, apa yang telah engkau tadbirkan, engkau takdirkan, tak ada satu pun tak betul. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nafsu kita, kehendak kita masih bercampur dengan nafsu yang tidak baik. Masih bercampur dengan nafsu yang tidak baik. Yang ini kita takut. Ya.
Kerana apa? Apabila nafsu yang tidak baik ini menjadi alat kepada syaitan. Syaitan memang tengok aja macam mana nak keluarkan kita daripada jalan ni. Macam mana dia nak cuba sesatkan kita. Macam mana dia nak hilangkan kita menjadi ahli syurga Allah. Ini memang kerja dia. Sebab syaitan ini dah tak boleh masuk syurga. Maka dia cari jalan. Macam mana nak aku panggil kawan-kawan aku supaya jadi teman aku dalam neraka Allah. Sebab itu ilmu ni tuan-tuan. Ilmu ni, jika ilmu ini tidak boleh mengatasi nafsu dan akal, maka ilmu ini tidak manfaat. Tetapi jika ilmu kita ini dapat mengatasi ilmu dan akal, mengatasi nafsu dan akal, ini jaga. Bila nafsu kita berkehendak sesuatu perkara, maka kita lihat pada ilmu dia. Bila akal kita memikirkan sesuatu perkara, maka akal kita ini dipandu oleh ilmu kita. Tetapi jika nafsu dan akal ini telah menguasai ilmu, ini kita takut. Apa jadi? Kita tahu yang tu salah, tapi kita tetap buat. Kita tahu yang tu dosa, kita tetap buat. Kita tahu yang ni tak betul, kita tetap buat. Kerana apa? Nafsu telah menguasai ilmu, akal telah menguasai ilmu. Jadi kita tahu, itu yang saya katakan tadi. Ilmu ni, saat ilmu yang ada pada kita ini tidak dibantu oleh Allah. Ni paling takut tuan-tuan. Kita ada ilmu tetapi tidak dibantu oleh Allah. Kita tidak di dalam rahmat Allah. Ini paling takut. Maka kita berada pada fitnah yang besar. Ini yang kita takut. Kenapa? Kita buat salah dalam keadaan kita tahu. Kita buat salah dalam keadaan kita tahu. Jadi salah keadaan kita tahu ni dua dosa lah. Satu salah dosa, dua tidak beramal dengan ilmu. Ini bahayanya. Jadi kalau salah pada zahir ini, dia tuan-tuan salah yang berwaktu. Apa Ustaz cakap ni? Kalau tinggal semayang, kan semayang ada waktu kan? Tinggal puasa ada waktu kan? Ni puasa Ramadan, waktu dia. Tinggal puasa Senin Khamis, tak apa. Tinggal puasa Ramadan tu dosa. Nak zakat ada waktu. Bila sampai haul dan nisab dia. Haji begitu juga, ada waktu pada bulan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau sombong ni bila waktu dia? Ini susah ni, tak ada waktu tuan-tuan. Tak ada waktu sombong ni. Hasad ni tak ada waktu. Jadi apabila salah yang tidak berwaktu, bila-bila kita jatuh kepada salah. Yang ini kita takut. Maknanya kita terus berlaku dalam kesilapan kita. Kita terus berlaku dalam kesalahan kita. Dan kesalahan ini yang kita tidak ambil peduli. Itu dia. Ini takut sini, takut. Jadi kenapa dia suruh kita jadi orang jahil? Sebab jahil ini sifat hamba yang disebut oleh Ibn Athaillah Iskandari. Bila ada rasa bodoh, maka kita sentiasa meminta petunjuk daripada Allah.
Kalau rasa diri pandai, ni susah tuan-tuan. Ya, kalau orang tua saya dulu, dia orang tua-tua tuan-tuan, orang apa, lahir tahun 40 ya. Tahun 40. Dia kalau mengajar tu, saya suka dengar perkataan dia. Kita ni kalau pandai, jangan sampai memandai-mandai, dia kata. Biar kita ni ada ilmu tetapi masih rasa bodoh, agar kita dipandu oleh Allah dengan asbab ilmu ni tadi, jalan ilmu kita ni tadi. Tapi bila kita rasa pandai, langsung tak nak rasa bodoh, ketika itu kita mula memandai-mandai. Bila memandai-mandai, tuan-tuan ni yang jatuh jadi salah. Takut kita tuan-tuan, biar kekalkan rasa bodoh. Bila kekal rasa bodoh, sentiasa minta ditunjuk. Kita rasa bodoh, kita rasa tak tahu. Ya Allah, tolong tunjuk aku. Ya Allah, tolong pimpin aku. Ni Allah ajar kita. Ajar kita supaya kita dalam pimpinan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku ni bodoh, tunjukkanlah. Ya Allah, aku ni tak tahu, ajarkanlah. Ya Allah, aku ni sesat, selalu sesat. Berilah taufik atas aku, dalam perkataan aku, dalam detikkan hati aku, dalam amal perbuatan aku, dalam petunjuk Allah. Tapi rasa tu lah yang tuan-tuan selalu menguasai kita. Rasa pandai, bila ada ilmu rasa pandai, bila ada harta rasa kaya. Kan? Ini susah kita. Bila sihat rasa kuat. Bila kita sedar diri kita yang betul. Bila sakit, barulah kita rasa, alah, ndak gok. Baru tahu, ya, wa asal balik asil. Hakikatnya kita memang lemah. Tapi kita tak sedar, sebab kita sedang dihijab dengan rasa kuat dan sihat ni. Bila kita rasa miskin, kalla idza balagatit taraqi Allahu wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq. Bila nyawa sampai sini, nyawa sampai sini, tengok tak ada apa-apa lah. Tengok belah ni, Allah, banyaknya salah aku ni. Masa tu kita rasa miskin. Masa kalla idza balagatit taraqi, kereta tak bawa, rumah tak bawa, duit tak bawa. Benda-benda ni tak boleh tolong kita pun. Dia tak boleh tolong kita. Kereta, rumah, duit tak boleh tolong kita. Masa tu baru kita rasa miskin. Ya Allah, miskinnya aku. Tapi ketika sedang kita hidup sekarang ini, maka limpahan nikmat itu ada pada Allah, ada pada kita. Waktu itu kita rasa apa? Kita kaya, kita ada piti, kita ada itu. Jaga tu. Jaga. Kita ada ilmu. Masa tu kita nak cari salah orang aja. Apa salah orang? Orang ni baca Fatihah tak betul. Kita baru belajar Quran 6 bulan. Dia baca itu
Ha tu patut ha pedas, dia baca dengan kha. Aduh. Ada baru belajar Quran 6 bulan. Sebab apa? Sebab dia rasa dia ada ilmu. Kita tegur orang tak salah, tapi rasa bagus tu salah. Ya, sebab amal ma'ruf nahi mungkar ini satu perintah. Bukan suruh biar, tak. Tapi asyik untuk mencari salah orang lain. Ya. Petang tadi saya tanya dengan anak saya, cuba bagi tahu saya makna kasyaf. Dia kata kasyaf ni tengok orang nampak. Orang ni tak semayang nampak, orang ni sombong nampak, itu kasyaf dia kata. Saya kata itu yang kamu faham. Kasyaf ini kata ulama, mereka melihat kecelaan dirinya. Ini yang dikatakan mahfuz. Orang yang dipelihara oleh Allah. Dia tengok ni, aku salah ni. Ini kata kasyaf. Dikurniakan sifat kasyaf oleh Allah atasnya. Dia sentiasa nampak diri dia, salahnya, kurangnya, kelalaiannya, celanya. Ini yang dikata kasyaf. Kerana apa? Kerana Allah telah mengkurniakan kepada dia, Allah telah berikan kepada dia inkishaf, telah dibuka atasnya. Bukan buka untuk orang, buka untuk kita. Itu yang selalu saya cakap. Kalau kita belajar ilmu ini untuk melihat orang lain, nescaya huru-hara dunia ni. Tetapi jika mana ilmu yang kita pelajari untuk melihat diri kita sendiri, nescaya aman dunia ni. Ada. Lepas tu kalau kita tengok dalam keluarga, kalau kita cerita buat isteri, suami kata, isteri saya begini. Betul tak? Kalau cerita buat suami, isteri pula cakap, suami saya gini. Jadi sampai bila nak jumpa titik persamaan tu? Maka tatkala itu, maka sebab apa? Kita lupa untuk berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita. Ini jadi masalah sampai sekarang. Jadi tak selesai. Ya. Baik. Daripada jadilah jahil daripada engkau itu mentadbir dirinya engkau. Terjadi kita pegang yang kita ni tak mampu untuk tadbir diri kita. Apa terjadi lepas tu? Baru datang akan sifat tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ni tak mampu apa-apa. You tengok. Kerana melihat engkau suka nafsu engkau kepada tadbir. Sebab kita kata apa? Kenapa kita rasa sifat bodoh tu kena ada dalam diri kita? Sebab setiap kehendak kita, fikir kita, dalam nafsu kita yang tak pernah selesai. Baik itu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika, antara doa Nabi, min nafsil la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang. Ya. Jadi takbir kita ni tak pernah yang tak bercampur nafsu, tak pernah kenyang, tuan-tuan. Ya. Tak pernah kenyang. Ya. Dan perkara yang paling kita takuti ketika kita tak pernah rasa kita salah. Ini jadi. Ya. Itu yang jadi yang kita kena fikir sungguh-sungguh. Maka orang yang mukmin, senya mengetahui ia bahawasanya apabila meninggalkan ia tadbirnya bersama-sama Allah, maka senya Allah Ta'ala baginya sebagus-bagus tadbir padanya.
Jadi kenapa dia kena buat macam tu? Sebab dia berpegang takbir yang paling bagus adalah Allah. Langsung lahir daripada sifat dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak lagi topik sikit. Sekarang ni musim banyak orang tak sihat. Betul tak? Betul. Ya. Ada hadis, tapi lebih saya suka kepada amalan ulama lah. Ya. Tuan-tuan buka surah Al-Hajj. Hashim Ra. Alif Lam Hashim Ra. Al-Hashim. Bukan Al-Hajj. Alif Lam Hashim Ra. Okey. Tuan-tuan hafal tak ayat Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aitahu kan? Tapi tak mula dari situ. Tuan-tuan mula daripada huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Kan? Kalau tak silap saya lah, saya pun tak pernah ingat sangat. Saya pun baru jumpa akan hadis tu. Huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, betul tak? Betul ayat tu. Cuba cari. Ayat ke berapa? Ayat surah Al-Hajj ayat bawah 23 24 surah Al-Hajj. Baik. Dia itu syifa segala penyakit. Ayat syifa segala penyakit. Masa tuan-tuan nak baca, tuan-tuan ini seperti mana amalan ulama. Masa nak baca tu tuan-tuan pegang kepala tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan pegang kepala. Ya. Saya sebab hadis ni saya baru jumpa, tapi saya suka pegang kepada amalan ulama. Ya. Dia ada hadis, tapi saya suka lagi banyak ulama yang beramal dengan ayat ini. Ya. Macam ni. Tuan-tuan nak baca, tuan-tuan pegang kepala tuan-tuan. Pegang kepala. Wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan tuan niatkan mudah-mudahan penyakit dalam badan kita ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ke salah? Ayat tu betul? Ayah baca salah ke betul? Ayat 2 ayat 23. Macam mana ayat dia? Wallahu allazi itu betul tak? Ke salah? Ya. Betul ya? Ayat 23 24 betul. Ya, amalkan tau. Amalkan. Sebab apa? Sebab zaman ni zaman penyakit dah mula banyak pula. Ya. Berarti amal sama-sama. Ya, insya-Allah. Ya. Saya cukup yakin dengan apa yang dibuat oleh ulama. Saya cukup yakin tuan-tuan. Macam ayat surah At-Taubah 128 dan 179 yang selalu saya pesankan tuan-tuan. Maka Allah pelihara kita, dikurniakan kepada kita kematian yang tidak mengejut. Tak mengejut. Kita tak mati mengejut. Sebab salah satu tandanya bila kita lupa ayat tu, maka tandanya yang kita ni hampir kepada kematian. Ayat At-Taubah 128 129. Kenapa kita perlu benda tu tuan-tuan? Sebab kita dia lalai. Ada lalai. Bila kita lupa, masa tu kita mula ada kesedaran. Mula kita nak patah balik. Jadi kita berharap, walaupun masa yang kita dapat ni pendek, mungkin seminggu, mungkin 40 hari, tetapi dalam masa yang pendek ini,
biasanya kalau kita tahu yang kita ni nak mati, kita akan habiskan umur kita berbuat baik. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita dapat gunakan pada kebaikan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan, Allah terima, maksudnya Allah terima akan pengakhiran kita dalam pengakhiran yang baik. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Bahawasanya amalan itu dilihat pada akhir. Kita nak itu je tentang muka apa. Kita berharap rahmat. Sesungguhnya firman-Nya Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allahu a'lam. Dan barang siapa tawakal ia atas Allah Ta'ala pada pekerjaan, maka iaitu Allah Ta'ala menyukupi akan dia. Allah cukupkan. Keperluan dia tu Allah cukupkan. Okey. Rasa cukup itu di sini. Allah selesaikan masalah dia. Tapi kena serah dengan Allah, kena tawakal dengan Allah. Saya antara soalan yang saya tak boleh jawab sampai sekarang, orang tanya ustaz, macam mana ustaz takbir madrasah? Saya tak boleh jawab. Kenapa tuan-tuan saya tak boleh jawab? Saya tak ada cas apa-apa pelajar saya. Orang tanya, ustaz dapat duit mana? Jadi orang pun buat sangkaan macam-macam. Ada kata saya dapat duit bawah sejadah lah. Ada kata saya dapat duit daripada dalam guni lah. Macam-macam orang sangka. Saya pakai akaun bank tuan-tuan. Bukan dalam guni beras, tak ada. Tapi hebatnya Allah. Ketika saat kita memerlukan, maka Allah cukupkan perkara itu. Tapi kena percaya dengan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa has. Kalau nak percaya dengan dia, kena kenal dia. Kenal sifat-sifat dia. Baru kita boleh percaya. Baca sejarah. Bagaimana ulama-ulama terdahulu yang telah dicukupkan oleh Allah. Bagaimana kisahnya orang yang bertawakal kepada Allah. Maka datanglah. Macam kisah Ibrahim Adham. Kisah Ibrahim Adham ini masa dia pergi berburu. Masa tu dia raja lagi. Jadi bekalan rotinya disambar oleh seekor burung. Raja tuan-tuan, barang dia ambil. Yang ambil dia lah burung tuan-tuan. Dia kejar. Dia kejar burung ni sampai dapat. Bila dia kejar burung ni, apa yang dia dapat? Dia lihat burung ini sedang mengkoyak-koyakkan roti yang diambil daripada Ibrahim Adham ini dengan paruhnya. Lalu dia suapkan kepada mulut seorang yang buta matanya. Dan lumpuh tubuhnya. Maka dia kata, jika orang yang tak mampu berusaha ini juga diberikan rezeki oleh Allah, apatah lagi aku, dia kata. Nampak tak? Baca kisah itu. Orang yang tak boleh berusaha, lumpuh badannya, buta matanya, rezekinya tetap diberikan oleh Allah. Kata Ibrahim Adham, apatah lagi aku. Itu kena baca bagaimana perjalanan orang yang tawakal kepada Allah. Baik. Maka kata dia, hendaklah engkau tadbirkan pada meninggal tadbir engkau itu. Maknanya tak payahlah fikir banyak, ikut ajalah
akan tadbir Allah. Tak payahlah susah hati. Jadi, tak adalah susah hati. Macam mana nak susah hati pula? Kita berniaga, tak payah susah hati. Niaga je lah. Kita kerja, tak payah susah hati. Kerja je lah. Syariat dia suruh kita usaha. Dan kena ingat bahawa yang menjayakan sesuatu dan yang menggagalkan sesuatu adalah kehendak Allah. Ini hebatnya orang mukmin. Orang mukmin ni cukup hebat sebenarnya. Hati dia sentiasa tenang. Lepas tu saya suka cerita kepada tuan-tuan sebagai satu ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Syukur. Bila saya mula cuba betulkan diri saya. Saya mengajar ni tuan-tuan. Bukan saya nak betulkan orang. Saya betulkan diri saya. Bila saya dapat benda ni, saya betulkan balik. Saya betulkan diri saya balik. Saya betulkan diri saya balik. Dulu saya susah hati tuan-tuan. Bila pi bila air ni, pernah saya tak boleh bayar 3 bulan. 3 bulan tuan-tuan tak bayar sekolah ni. Bukan rumah. Sekolah. Tuan-tuan tahu apa saya fikir? Saya bukan fikir berniaga. Saya perlu berniaga. Tak ada terfikir dalam otak saya. Pertama saya fikir, apabila saya tak mampu bayar bil api, bil air 3 bulan, saya tanya, apa salah aku yang aku perlu perbetulkan? Saya fikir apa salah saya yang perlu saya betulkan. Setelah saya jumpa perkara tersebut, alhamdulillah tuan-tuan, sampai sekarang bil api bil air tak pernah tunggak. Saya punya sekolah bukan sikit dah tuan-tuan. Bil api bil air 10,000 ke atas setiap bulan. Tak pernah tunggak, alhamdulillah. Berapa tahun dah. Jadi salahnya rezeki ke salahnya kita? Tu. Baik. Allah musaiban nasi'an. Musaiban. Hujan ni. Saya ingat bunyi kipas ni. Takkan hujan-hujan orang buka kipas lagi laju. Kejut saya. Baik. Dan hendaklah engkau telik pekerjaan bagi nafsu engkau itu pada melihat dan suka meninggalkan sesuatu yang disuka nafsu itu. Tinggal perkara yang disukai oleh nafsu yang membawa kepada kejahatan, tinggalkan. Ini susah dia tuan-tuan, kena mujahadah bab ni. Mujahadah bab ni. Boleh tak? Kita tadi tuan-tuan saya bercakap begini. Kita dulu kecil-kecil dulu. Ayah kita ni garang. Dia pukul kita, rotan kita. Lalu bila kita ada anak, kita buat anak kita macam tu. Saya bersembang benda ni tadi, Din, dengan adik perempuan ni. Ketika kita buat anak kita macam tu, maknanya saya kata, ini pandangan saya. Saya tak kata pandangan saya betul. Pandangan saya kata, kita balas dendam apa yang kita kena. Lalu anak kita cakap dengan anak kita, kata apa? Ayah dulu kena teruk lagi pada ni. Saya lain, tuan-tuan. Okey. Saya ni, ayah saya garang. Kalau tak semayang tahajud, tuan-tuan, kalau badan tu tak bengkak, bukan ayah saya. Kalau tak semayang jamaah, kaki ni kalau tak sakit, bukan ayah saya. Tak naik semayang jamaah, tuan-tuan, dia dah tunggu dengan rotan panjang. Rotan ni bukan rotan 2 kaki, Din. Rotan yang 1 meter tu. Lagi jauh sampai. Itu ayah saya.
Kalau malam dia rawan rumah anak dia tak baca Quran, besok subuh kena. Ini ayah saya. Dia pukul 4 pagi tu dia akan pusing rumah anak-anak dia. Besok pagi dia cakap, subuh besok dia cakap, dia kata rumah orang ni aku tak dengar baca Quran pukul 4.30 pagi. Rumah orang ni tak baca Quran, aku dengar dia tidur. Rumah orang ni tak dengar, tuan-tuan. Itu dia. Itu ayah saya je. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu lah. Saya kata saya tak buat anak-anak saya macam tu. Sebab apa? Sebab apa yang dibuat oleh ayah saya berbetulan dengan diri saya. Betul tak? Kalau dia tak buat saya macam tu, saya tak jumpa tuan-tuan hari ni. Saya jumpa tuan-tuan dekat stadium bola. Saya tak jumpa tuan-tuan dekat Surau Padang Midin. Saya jumpa tuan-tuan dekat stadium bola Kuala Terengganu. Sebab saya orang Selangor, saya Selangor FC. Kita jumpa masa Terengganu lawan Selangor. Tak? Tak jumpa kita kat Surau Padang Midin. Maka pada ketika itu bersesuaian kita. Ya. Maka saya buat apa dengan anak saya, tuan-tuan? Ya. Saya tak pernah kuatan anak saya daripada kecil sampai besar. Maka apa yang saya lalui, saya tak bawa lalu itu kepada anak-anak saya. Ada farak dia. Jadi apa saya dapat? Ini saja je tuan-tuan saya nak kongsi. Apa saya dapat? Saya ada 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Saya tak hilang anak saya. Anak perempuan pun saya tak hilang sampai sekarang. Anak saya semua dengan saya, tuan-tuan. Menantu saya semua dengan saya. Ya. Ini nak cerita yang tu. Jangan kita kena pukul, lepas tu kita sampai tarikh kita pukul pula anak-anak kita. Kan? Pukul ni sunnah tak, tuan-tuan? Sunnah. Tapi apa yang kita buat ni, kita tak boleh ikut apa ayah kita buat. Apa yang guru kita buat pada kita, kita tak boleh buat. Apa yang guru kita buat, kita akan buat pada murid kita. Ya. Saya kena rotan dengan guru saya. Tapi guru saya rotan, dia senyum. Kita kalau kita rotan, kan? Lepas tu guru saya kata apa? Tatkala engkau memukul dengan sifat amarah, ketika itu hilangnya rahmat. Kerana amarah itu berserta dengan syaitan. Tapi jika engkau memukul tiada dengan amarahmu, tatkala itu adanya hidayah dan taufik. Kerana orang yang tidak memukul melakukan amal pekerjaannya dalam keadaan nafsunya, ketika itu dalam rahmat. Jadi kalau saya, tuan-tuan saya tak tahu. Kalau level saya, kalau pukul ni memang marahlah. Ya tak? Itu kalau level saya lah, level tuan-tuan saya tak tahulah. Baik. Dan hendaklah engkau telik pekerjaan nafsu engkau itu pada melihat dan suka meninggalkan suatu yang disuka oleh nafsu itu. Maka faham olehmu firman Allah, wa atubul buyuta min abwabiha. Allahu a'lam. Dan kamu datang akan rumah itu daripada beberapa pintunya. Maka pintu tadbir daripada Allah bagi engkau, iaitu meninggalkan engkau. Tadbir daripada engkau bagi diri engkau. Ya. Jadi jangan ikut nafsu kita, jangan ikut akal kita. Maka banyaklah kita mengikut, kita bukan banyak. Berbaliklah kita kepada akan tadbir Allah. Sabar. Apa tadbir Allah? Apa yang Allah telah takdirkan kepada kita, satu. Yang kedua, syariat dia. Ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lawan dengan nafsu kita sendiri. Ya. Baik, itu nak jadi baik ni susah, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan, nak jadi baik. Itu saya selalu cakap, kita mengaji ni lama. Kadang 15 tahun, 20 tahun mengaji. Tapi ilmu yang ada pada kita tidak boleh mendidik kita menjadi insan yang baik. Tak boleh. Lepas itu, tuan-tuan, jika ilmu ini tidak dapat mendidik kita menjadi hamba yang baik, maka kita gagal dalam hidup kita.
Jika amalan kita ini tidak boleh membentuk peribadi kepada peribadi yang baik, maka amalan kita ini sia-sia. Kita gagal dalam beramal. Semayang, puasa Allah, zakat, haji dan sebagainya. Kita adalah orang gagal. Ya. Saya selalu pesan perkara ni. Ya. Nah, sebab saya suka bawa ilmu ini dalam hidup. Saya tak suka bawa ilmu ini sekadar ilmu. Saya suka ilmu ini jadi panduan hidup kita. Sebab apa? Sebab kita masih hidup dalam dunia. Kalau kita ada ilmu lalu kita bawa dalam hidup kita, kita akan rasa akan natijahnya. Sakinah, barakah, semuanya akan datang perkara yang telah disediakan oleh Allah akan karomah-karomah ahlul ilmi. Sebab ahlul ilmi ni dia ada karomah dia. Karomah ahlul ilmi ni tadi sendiri. Kenapa kita ada ilmu tetapi karomah ahlul ilmi itu kita tak dapat? Yang ni kena tanya ni, apa silap aku? Baik tuan-tuan. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada bulan ni. Alhamdulillah, sebelum kalau saya ada salah tolong tegur tau. Jangan diam aja, nanti saya terus salah. Jadi sama-sama kita betulkan. Saya salah, tuan-tuan tegur. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan ramai orang yang tegur tuan-tuan. Saya ni jangan iyakan aja, jangan anggukkan aja. Nanti tegur saya lepas kuliah, ustaz salah ni. Kena macam itulah. Oh, seronok hidup ni, saling nasihat menasihati. Baik. Tuan-tuan tolong doakan madrasah kita di edisi. Alhamdulillah perkembangannya kita dah banyak perkara yang kita buat. Dah banyak sangatlah. Nanti tolong datanglah, datang sana. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada ketentuan Allah, pada 29 hari bulan hari Jumaat, lepas Jumaat dalam pukul 3 kita ada buat program di madrasah kita, Daratik Dawah Center, 29 hari bulan bersamaan hari Jumaat, lepas Jumaat. Lepas Jumaat, tuan-tuan datang, insya-Allah akan adanya program. Jika perkara ni ada dalam takdir Allah. Kalau ikut perancangan ni macam itulah tuan-tuan. Tiba-tiba tak, ustaz datang hari tu tak ada pula. Itu kita tak tahu sebab seminggu lagi. Seminggu lagi jadi ada program perasmian surau kita yang berbahagia. Pertama sekali yang akan buat perasmian tu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad dan juga YB kita, YB Syamuddin, Esko Sukan ni. Saya dah macam orang Terengganu pula tuan-tuan. Dah tahu siapa-siapa dah. Jadi alhamdulillah kalau ni masa nanti kita datang ramai-ramai. Lepas Jumaat, lepas semain Jumaat tu kita pergi sana. Kurang-kurangnya. Baik, tolong doakan mudah-mudahan dapat siapkan banyak benda yang siap. Jadi tuan-tuan mungkin akan bertanya, Ustaz nampak macam dah banyak siap. Dah banyak siap, jadi tak perlukanlah untuk kita bagi dana dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan, alhamdulillah orang kawan-kawan kita di Kuala Terengganu ni orang baik-baik. Jadi bagi barang dulu, kita tak payah bayar dulu. Jadi dah barang tu hantar dulu, bagi dulu. Jadi sebenarnya banyak benda yang kita dah siap tapi tak bayar lagi. Jadi tuan-tuan mana tahu kalau ada rezeki tiba-tiba pula kan, ustaz apa benda yang tak bayar lagi, saya nak bayar. Alhamdulillah. Ustaz saya tak boleh bayar tapi saya nak doakan. Alhamdulillah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami, maafkan semua salah-salah kami. Ya Allah, jika kami lalai, tolong ingatkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jika kami jauh sesat, tolong panggil kami balik semula, Ya Arhamar Rahimin, ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tolonglah jadikan kami orang baik, hati yang baik, perkataan yang baik, amal yang baik, dan kurniakan atas kami akan isteri yang baik, anak-anak yang baik, menantu yang baik, adik-beradik yang baik, dan orang di sekeliling kami di kalangan orang baik, agar kami berusaha, Ya Allah, kami dapat berusaha untuk berbuat amal yang baik pada sisi Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.